kepala-kepala mangsa dia ni dan bawa balik ke rumah, dan masa itulah dia akan memuaskan nafsu syaitannya itu dengan kepala-kepala mangsanya. Hello guys, welcome back to my channel. So hari ni guys, saya akan share dengan kamu tentang satu lagi kisah pembunuhan bersiri yang dilakukan oleh seorang lelaki yang berupa paras yang sangat tampan, namun mempunyai sifat yang boleh dikatakan sebagai seorang yang sangat-sangat psycho guys, di mana dia menggunakan wajah tampan dia itu dengan menekel perempuan-perempuan atau gadis-gadis muda untuk dijadikan mangsa pembunuhan beliau. Sekitar tahun 1974, dikatakan bilangan pelajar perempuan hilang secara tiba-tiba di college seluruh Washington dan Oregon. Dan bilangan tersebut meningkat dari semasa ke semasa, dan pelakunya hanyalah satu orang, yaitu yang digelar sebagai Ted Bundy. So, sebelum saya meneruskan kisah tentang si Ted Bundy ini, mari kita tengok awal kehidupan tentang lelaki kacak yang psycho ini. Check this out. Theodore Robert Bundy atau lebih dikenali sebagai Ted Bundy dilahirkan pada 24 November 1946 di Burlington, Vermont, United States. Dan kalau kamu mau tahu guys, tarikh lahir si Ted Bundy ini adalah sama seperti tarikh lahir saya. 24 November. Dan malangnya saya bukanlah pembunuh bersiri guys. Dan minta dijauhkan supaya saya tidak menjadi seperti beliau. Oke, kita teruskan. Ibunya yang bernama Elena Louise Cowell, dan manakala bapa si Ted ini tidak diketahui asal usul dia. Sebab masa tu lahir-lahir je si Ted, dia tidak kenal pun siapa ini bapa dia. Si Ted ini dibesarkan oleh datuk sama nenek dia di sebuah perkampungan. Dan dikatakan datuk si Ted ini sebenarnya sangat-sangat kejam, kerana dari kecil lagi dorang ini memang sudah didera oleh datuk dorang. Kalau dorang buat hal sikit, datuk dia marah, datuk dia pukul, hentam, banting, macam itulah. Waktu si Ted ini kecil, dia sering menganggap bahawa ibu dia tu adalah kakak dia. Tapi sebenarnya itu adalah ibu kandung si Ted yang sebenar. Dorang ni dikatakan menjadi mangsa pukul dan dera oleh datuk dorang sendiri. Dan masa tu dorang sudah tidak tahan lagi akibat didera. Dia dengan mamak dia ni mengambil keputusan untuk melarikan diri ke Washington dan memilih untuk tinggal bersama dengan sepupu-sepupu diorang di situ. Ketika si Ted ini berusia 5 tahun, mamak dia ni mengambil keputusan untuk berkahwin semula dengan seorang tukang masak di sebuah hospital, dan suaminya itu bernama Johnny Bundy. Dan daripada nama suami baru mamak dia itulah, si Ted Bundy ini mendapat gelaran sebagai Ted Bundy. Tapi masa tu guys, si Ted ini jenis manusia yang tidak bersyukur. Walaupun dia sudah mempunyai bapa tiri yang baik, dia tetap beranggapan bahawa bapa tiri dia ni adalah seorang bapa yang bodoh dan sangat bergaji rendah. Disebabkan itulah si Ted ini sangat membenci bapa tiri dia. Dasar anak tidak tahu bersyukur, anak gak ada akhlak. Sekarang guys, kita akan tengok kehidupan si Ted di college dan serangan pertama yang dilakukan oleh beliau. Check this out. Apabila si Ted ini sudah menghabiskan zaman persekolahan beliau, jadi dia mengambil keputusan untuk menyambung pembelajarannya di salah sebuah university, iaitu University of Puget Sound.
pada tahun 1965. Tidak berapa lama dia duduk di universiti itu guys, dia mengambil lagi satu keputusan di mana dia mau berpindah ke salah sebuah universiti di University of Washington. Semata-mata dia ni mau belajar bahasa Cina. Kononnya lah dia mau mempelajari bahasa Cina tersebut guys. Mungkin dia mau mengimpreskan kawan-kawan dia bahawa dia mempunyai kepakaran dalam bahasa Cina. Ni hao ma, xiong song hai sheng. Begitulah begitu. 1968 si Ted ini mengambil keputusan untuk berhenti seketika daripada belajar. Dan masa dia berhenti itulah guys, dia berlegar-legar, dia kesana kemari, dia menghabiskan masa dia dengan melancong, dengan menjelajah seluruh daerah di Washington itu. Dan apa yang lebih mengejutkan, pada tahun itu juga dia baru tahu bahawa ibu yang selama ini dianggap kakak itu adalah ibu kandung dia sendiri. Dan masa inilah kemungkinan si Ted ini mengalami tekanan jiwa ataupun mungkin dia mengalami gangguan emosi. Yalah, berpuluh tahun kau tinggal dengan mama kandung kau sendiri yang kau anggap kakak kan. Kau tahu dan kau akan terkejut. Sebaik saja si Ted ini kembali ke college, dia bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Elizabeth Clover. Di mana dorang dua ni pun bercouple lah, bercinta lah dorang dua ni guys. Si Elizabeth ini merupakan seorang setiausaha perubatan di college tempat si Ted ini belajar. Sekitar tahun 1973, si Ted ini meneruskan pengajian dia kembali ke universiti pertama yang dia belajar tadi, iaitu di University of Puget Sound. Di universiti itu guys, dia ambil jurusan undang-undang. Bijak juga si Ted ni. Walaupun dia ada masalah family dari kecil, tapi dia sangat bijak ya guys. Namun begitu guys, selepas beberapa bulan dia berada di dalam universiti ini, dia dipercayai sering ponteng kelas. Dan ketika itulah si Ted ini berjinak-jinak dalam career baru dia, iaitu membunuh manusia. Serangan pertama yang si Ted ini lakukan apabila di mana dia dipercayai memasuk sebuah apartmen di universiti yang dimiliki oleh seorang pelajar dan merupakan seorang penari yang berusia 18 tahun pada ketika itu. Dan nama pelajar itu adalah Karen Sparks. Asanilah guys, entah gila apanya si Ted ini, dia memukul kepala si Karen ini dengan menggunakan sesuatu objek yang tumpul sehingga kan si Karen ini tidak sedarkan diri. Ketika si Karen ini tidak sedarkan diri, di sanalah dia melakukan proses-proses seterusnya di mana dia melakukan serangan seksual terhadap badan si Karen ini. Apabila polis jumpa keadaan si Karen ini dalam keadaan yang sangat sadis, di mana macam mana orang mencakap cara si Ted buat dengan dia ini sangat tidak berperi kemanusiaan. Dan masa tu si Karen ni hidup lagi. Dia hidup lagi walaupun dalam keadaan nyawa-nyawa ikan. Kemudian dia dibawa ke hospital dan dia sempat koma selama 10 hari dan dikatakan terpaksa menanggung kecacatan kekal akibat perbuatan si Ted yang syaitan itu guys. Sekarang kita akan tengok pembunuhan pertama si Ted Bundy ini. Check this out. Pembunuhan pertama yang dia lakukan ini, keadaan dia sama seperti yang dia buat dengan si Karen Sparks ini tadi, di mana dia memecah masuk ke satu universiti. Lepas tu dia pergi ke apartmen seorang pelajar perempuan, iaitu Linda Ann Haley. Dan si Linda ini merupakan seorang pelajar University of Washington. Dan masa inilah si Ted, dia pukul kepala mangsa dia sehingga kan si Linda ini tidak sedarkan diri. Dan masa itulah guys, dia mengulang kembali apa yang dia lakukan kepada si Karen. Dia menyerang si Linda ini dengan serangan seksual. Maksudnya dia rogol, lepas tu dia pukul. Walaupun dalam keadaan si Linda ini tidak sedarkan diri, dia masih lagi pukul dan masih lagi merogol beberapa kali si Linda ini. Dan apa yang lebih menyedihkan adalah selepas beberapa tahun kejadian si Ted bunuh dia ini, sisa-sisa tengkorak si Linda ini akhirnya ditemukan oleh pihak polis. Kau bayangkan berapa tahun sudah dia kena bunuh, baru pihak polis jumpa dia punya
tengkorak guys. Mula daripada pembunuhan pertama itulah si Ted mula lagi beraksi dengan dia punya hobi. Taktik si Ted untuk mengumpan dia punya mangsa ini adalah dengan berpura-pura menumpangkan dia punya mangsa ataupun meminta pertolongan kepada mereka untuk mengangkat barang untuk masuk ke dalam kereta dia. Apabila dia punya mangsa ini terpancing dengan dia punya umpan, maka disitulah dia akan terus melakukan pembunuhan tanpa ragu-ragu. Dia sama juga macam dia buat dengan dua mangsa tadi, dia akan pukul sehingga tidak sedarkan diri mangsa dia, kemudian dia akan rogol dan bunuh. Mayat-mayat mereka yang bernasib malang ini akan dibuang ke kawasan yang terpencil, yaitu di kawasan hutan, dan hal tersebut tidak berhenti di sana saja guys. Di mana si Ted ini, yang gilanya ini, dia akan datang kembali ke kawasan tempat dia buang mayat-mayat tersebut. Kemudian dia akan susah lah mau cakap macam mana, tapi cakap je lah. Dia akan merogol kembali mayat-mayat yang sudah dia buang itu, walaupun mayat-mayat tersebut dalam keadaan reput guys. Kenapakah gila sangat kepala otak si Ted ini? Tidak benda lain kah dia buat selain daripada buat perkara-perkara yang sangat tidak masuk akal. Si Ted ini juga dia akan ambil beberapa kepala si mangsa ini yang dia pilih lah. Maksudnya ada beberapa mangsa daripada dia ni yang mungkin bagi dia boleh memuaskan nafsu dia. Jadi dia mengambil keputusan untuk mengambil kepala-kepala mangsa dia ni dan bawa balik ke rumah. Dan masa itulah dia akan memuaskan nafsu syaitannya itu dengan kepala-kepala mangsanya. Dan dikatakan dia juga tidur dengan tengkorak-tengkorak kepala tersebut seperti seorang budak kecil yang tidur dengan anak-anak patung. Pada masa yang sama, si Ted ini pernah mengatakan bahawa pemilikan muktamad adalah mengambil nyawa-nyawa orang, dan pemilikan fizikal pula adalah sakit baki mayat tersebut. Kamu boleh bayangkan kan betapa gilanya dia punya falsafah tu guys. Ini falsafah yang dia buat sendiri, kira dia punya quotes. Dia suka mengambil nyawa orang dan dianggap itu adalah pemilikan muktamad bagi dia. Sangat-sangat tidak masuk akal. 5 bulan selepas kejadian itu guys, si Ted ini meneruskan lagi dia punya hobi dengan membunuh sebanyak 5 orang pelajar di Northwest Pacific. Mereka yang malang ini dikenali sebagai Donna Gail Manson, Susan Ellen Rencourt, Roberta Kathleen Parks, Brenda Carol Ball, dan Georgian Hawkins. Dan disebabkan kehilangan pelajar perempuan ini semakin berleluasa guys, pihak polis pun mengambil keputusan untuk melakukan siasatan secara besar-besaran. Malah beberapa agensi kerajaan juga turut diminta untuk membantu pihak polis dalam melakukan siasatan. Sekarang guys, kita akan tengok penangkapan si Ted Bundy. Check this out. Ketika siasatan dilakukan, semakin ramailah saksi ini datang membagi tahu bahawa si Ted inilah pelaku sebenar. Apa yang lebih mengejutkan pada ketika siasatan ini dilakukan secara besar-besaran, bijaknya si Ted ini dia melarikan diri ke Salt Lake City. Kebetulan pada ketika itu guys, dia diterima masuk di sebuah sekolah undang-undang di Utah. Siapa cakap dia sudah berpindah, dia berhenti dia punya hobi? Tidak guys. Walaupun dia sudah berpindah, di situ lagi dia meneruskan hobi dia dengan membunuh dan merogol mangsa-mangsa dia. Ketika dia berada di sekolah undang-undang tersebut, dia sempat ya guys membunuh 4 orang pelajar wanita pada masa itu. Apabila kes kematian 4 orang pelajar perempuan ini tersebar, maka girlfriend si Ted ini tadi, si Elizabeth ini tadi, buatlah laporan polis mengatakan bahawa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah si Ted Bundy. Walau bagaimanapun guys, pihak polis ketika itu tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh girlfriend si Ted ini, sebab dorang tidak mempunyai bukti yang sangat kuat untuk
mendakwa si Ted Bundy ini tadi. Namun begitu, nama si Ted ini tadi muncul sebagai suspek utama ketika pihak polis mengumpulkan maklumat berkaitan dengan 5 pembunuhan tersebut di Utah dan Idaho. Masa ni guys, si Ted ni dia sedar juga dia ni menjadi suspek utama pihak polis. Tapi orang macam si Ted ni dia tidak berhenti guys. Walaupun dia tahu dia ni suspek utama, dia sempat lagi bunuh 3 orang lagi wanita guys. Dan pada Ogos 1975, pihak polis mengambil keputusan untuk membuat sekatan jalan raya besar-besaran. Dan masa ini si Ted ini dia lalui jalan yang dimana polis ini membuat sekatan ya guys. Masa itulah dia tertangkap. Dia tertangkap apabila polis buka bonet kereta dia. Polis menemui topeng, garis serta objek tumpul yang dimana si Ted ini simpan di dalam kereta. Polis sudah jumpa barang-barang bukti. Itu tidak cukup untuk mendakwa si Ted Bundy ini. Apatah lagi kalau pihak polis ni mau menangkap si Ted Bundy. Memang tidaklah, bukti dah cukup sekadar begitu, si orang lain pun boleh buat kan. Lepas tu mungkin si Ted bagilah banyak alasan kenapa dia ada benda-benda tu dalam kereta dia kan. Dan akhirnya si Ted Bundy ini diletakkan di bawah pengawasan pihak polis. Tidak lama selepas itu, kereta milik si Ted Bundy ini iaitu sebuah kereta Volkswagen Beetle ini kemudian dijual. Dan waktu kereta ini dijual lah, akhirnya pihak polis menemui lagi satu bukti di mana rambut-rambut mangsa bunuh si Ted ini tadi ada di dalam kereta tersebut guys. Dan pada ketika itulah pihak polis ini melakukan ujian DNA. Dorang hantar rambut-rambut mangsa ni tadi ke makmal, and then dorang buat ujian DNA, dan disitulah baru kedapatan yang sebenarnya rambut-rambut itu adalah milik mangsa-mangsa si Ted yang dilaporkan hilang suatu ketika dahulu. Dengan itu si Ted Bundy ini pun telah disabitkan atas kesalahan menculik dan menyerang. Dan akhirnya si Ted Bundy ini dihantar ke sebuah penjara sementara pihak polis mengumpul beberapa lagi bukti untuk mendakwa si Ted Bundy. Penangkapan itu bukanlah satu penamatan pembunuhan oleh si Ted Bundy ini tadi. Waktu dia dipenjarakan ini, dia sempat melarikan diri sebanyak 2 kali. Dan pada tahun 1977, dia melarikan diri dari perpustakaan undang-undang di Mahkamah Aspen. Pada ketika itu guys, si Ted Bundy ini dibenarkan untuk masuk di situ tanpa tangannya digari. Karena pada ketika itu dia sudah pun merupakan seorang peguam bagi pihak dirinya sendiri, memandangkan dia sendiri merupakan pelajar jurusan undang-undang. Selepas 6 hari si Ted ini melarikan diri, akhirnya dia ditangkap semula. Walaupun dia sudah ditangkap semula guys, si Ted Bundy ini banyak lagi akal dia untuk dia buat macam mana dia mau melarikan diri. Dan selepas 6 bulan dia berada di sana, sekali lagi dia melakukan percubaan untuk melarikan diri, di mana dia membuat satu ruang di bahagian siling dengan menggunakan gergaji, dan kemudian melarikan diri menerusi ruangan yang dia buat ni tadi guys. Mungkin masa tu dia ketagih kali mau bunuh orang kan, jadi bila orang ketagih ni kan macam-macam orang boleh buat. Selepas melarikan diri itu guys, dia akhirnya sampailah ke Florida. Ketika berada di Florida, si Ted Bundy ini meneruskan lagi hobinya guys, di mana dia menyerang, menculik, membunuh dan merogol mangsa-mangsa. Di mana dia bertindak untuk masuk ke sebuah rumah milik pelajar-pelajar University of Florida masa tu guys. Ted dipercayai menyerang secara seksual sebelum membunuh wanita-wanita tersebut. Dan wanita-wanita tersebut dikenali sebagai Margaret Bowman dan Lisa Levy. Pada masa yang sama, dia dipercayai sempat lagi menyerang 2 orang wanita yang dikenali sebagai Kathy dan Karen Chandler. Tapi beruntung juga guys, 2 orang wanita ini tadi tidak sempat si Ted bunuh, sebab diorang sempat melarikan diri walaupun dalam keadaan yang cedera teruk. Kegiatan si Ted Bundy ini tidak berhenti di sana sahaja guys, di mana selepas dia menyerang 4 orang wanita ini tadi,
Dia juga sempat menculik seorang kanak-kanak yang berusia 12 tahun yang dikenali sebagai Kimberly Diane Leach. Dia bukan sekadar menculik ni budak, tapi dia juga membunuh budak ini tadi. Dan selepas seminggu akhirnya pihak polis berjaya menangkap si Ted Bundy, syaitan yang bertopengkan manusia ini. Dan sekarang kita akan tengok perbicaraan mahkamah si Ted Bundy. Dalam perbicaraannya, Ted ini memilih untuk mengabaikan nasihat peguamnya dan orang ramai masa itu beranggapan bahawa si Ted ini sengaja melakukan hal-hal tersebut. Malah peguamnya sendiri pada awalnya mempertahankan si Ted Bundy ini, akhirnya mengatakan bahawa apa yang dia nampak terhadap si Ted Bundy adalah seorang yang hampir sama dengan syaitan. Akhirnya Ted Bundy disabitkan atas semua tuduhan dan dikenakan hukuman mati di penjara Florida. Ketika si Ted Bundy ini menghabiskan sisa-sisa hidup dia di penjara sambil menunggu tarikh hukuman mati dia itu, dia sempat didera oleh beberapa orang bandua di penjara Florida itu guys, di mana dia turut dirogol atau lebih kurang kita boleh cakap diliwat oleh 4 orang banduan di dalam penjara. Ketika perbicaraan sedang berlangsung, si Ted Bundy ini dikatakan sempat berkahwin dengan seorang wanita bernama Carol Ann, dan hasil daripada perkahwinan dia dengan si Carol ini, mereka dikurniakan seorang anak lelaki. Dan akhirnya riwayat syaitan bertopengkan manusia ini berakhir di atas kerusi elektrik pada 24 Januari 1989. Pada hari berkenaan guys, ramai orang datang ke mahkamah untuk meraihkan kematian si Ted Bundy ini. Ada seorang ibu kepada mangsa si Ted Bundy ini sempat berkata bahawa untuk segala apa yang si Ted Bundy ini lakukan kepada gadis-gadis tersebut, dia beranggapan bahawa kerusi elektrik tersebut adalah hukuman yang sesuai untuk seorang pembunuh kejam seperti si Ted Bundy ini. Kisah si Ted Bundy ini diinspirasikanlah menjadi sebuah filem yang ditayangkan di Netflix, iaitu Extremely Weak, Shockingly Evil and dan ya guys, itulah kisah tentang si Ted Bundy di mana dia membunuh dan merogol mangsa-mangsanya. Betapa gilanya si Ted Bundy. Sudahlah dia bunuh mangsa dia, kemudian dia rogol, kemudian dia sempat lagi menyimpan beberapa tengkorak daripada mangsa dia ini guys, untuk memuaskan lagi nafsu dia ini guys. Apa punya orang ni? Ini orang kah ataupun makhluk halus kan? So sekiranya anda mempunyai kisah yang ingin anda kongsikan kepada saya, bolehlah anda email saya ke nurulsyafinaz@gmail.com. Jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan update terbaru daripada saya. Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Thank you guys, bye.